Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang ketiga dalam bab Reka Bentuk Makanan. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengaplikasikan penggunaan alatan dan juga perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Okey, nanti kita akan tengoklah apa itu alatan, apa itu perkakasan dan apa jenis-jenis alatan dan juga perkakasan. Okey, first kita tengok dulu apa itu alatan. Alatan, apakah alatan ni kan? Alatan merupakan perkakasan yang digunakan untuk membuat dan juga menghasilkan sesuatu makanan. Jadi kalau kita nak mereka bentuk makanan, jadi kita kena ada alatan. Okey, di mana alatan ni ada jenis-jenisnya. Okey, kita ada 4 jenis alatan dalam reka bentuk makanan ni, iaitu yang pertama adalah alatan memotong, yang kedua adalah alatan membentuk, yang ketiga adalah alatan menghias dan yang keempat adalah alatan menghidang. Okey, nanti kita akan tengok setiap satu ni apa jenis alatan-alatan yang ada. Okey. First, kita tengok dulu pada alatan memotong. Alatan memotong ni kita ada 6 jenis. Ada 6 jenis alatan memotong. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama kita ada pisau tukang masak ataupun kita panggil chef knife. Ini adalah bentuk pisau tukang masak, di mana pisau ni saya rasa ibu-ibu selalu guna dekat mak-mak awak selalu guna dekat dapur kan, pisau macam ni. Kita tengok apa fungsi pisau tukang masak ni kan. Okey, fungsi pisau tukang masak ni adalah dia pelbagai, semua boleh. Jadi fungsi asasnya adalah untuk memotong. Nama pun pisau kan, of course lah untuk memotong. Memotong apa? Memotong semua jenis bahan masakan ataupun makanan. Sebab fungsi pisau tukang masak ni dia boleh jadi pelbagai. Okey, kita tengok pula mata pisau. Okey, mata pisau tukang masak ni diperbuat daripada keluli yang tahan karat. Sebab apa tahan karat? Sebab kita nak pastikan, takkanlah kita nak guna pisau yang karat dekat semasa kita potong makanan kan. Jadi kebersihan dekat situ tak ada. Jadi kita kena guna pisau keluli yang tahan karat. Okey, seterusnya kita tengok pula bentuk. Macam mana bentuk pisau tukang masak ni? Bentuknya adalah dia punya bilah ni rata dan juga melengkung pada bahagian hujung matanya. Nampak tak? Dia sedikit melengkung dekat hujung ni. Jadi hujung ni macam tajam sikit kan. Okey, itu adalah pisau tukang masak. Seterusnya kita tengok ini adalah di mana dia menggunakan pisau tukang masak untuk memotong buah. Itu contoh macam mana cara gunanya lah. Okey, seterusnya kita tengok pula pisau bergigi ataupun serrated knife. Okey, ini adalah pisau bergigi. Iaitu dia sedikit panjang, berbeza dengan pisau tukang masak kan. Pisau tukang masak dia punya bilah ni licin je, tajam je. Kalau pisau bergigi ni dia bergerigi pada bilahnya ni kan. Okay, kita tengok apa fungsi pisau bergigi ni kan. Fungsinya sama juga untuk memotong, tapi memotong ni pada bahan yang berbeza. Okey, di mana pisau bergigi ni dia memotong bahan makanan yang lembut tapi mempunyai permukaan kulit yang keras. Contohnya macam ada yang jenis roti yang kulitnya keras tu kan. Itu contohnya lah. Kita tengok pula macam mana bentuk pisau bergigi ni, di mana dia panjang. Dia panjang, lepas tu dia mendatar dan juga dia mata pisau ni dia gerigi. Contohnya macam ni lah. Kita gunakan pisau bergigi ni untuk kita potong kita punya roti yang luarnya keras. Okey, seterusnya kita tengok pula alat memotong yang seterusnya, iaitu pisau penyisir ataupun boning knife. Boning knife ni dia kecil sikit. Okey, kita tengok fungsinya adalah untuk memisahkan daging daripada tulang, membuang urat dan lemak pada daging, dan nak pisahkan isi ikan daripada tulang. Jadi itu adalah
Itu adalah fungsi pisau penyisir, di mana bentuknya bilahnya ni dia melengkung kan, nampak tak, dia melengkung dan mengecil di bahagian hujung, berbeza dengan pisau tukang masak tadi. Pisau tukang masak tu dia kembung je kan, ini dia makin hujung makin kecil, macam gitu. Ini adalah contoh di mana kita gunakan pisau penyisir untuk asingkan, untuk kita nak pisahkan isi ikan dengan tulang ikan. Okey. Seterusnya kita tengok pula pisau paring ataupun paring knife. Paring knife ni ni adalah paring knife. Fungsinya adalah memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan juga mengupas bawang. Itu adalah fungsi pisau paring, iaitu mata pisau ni dia melengkung dekat bahagian hujung. Nampak tak bentuk ni dia sama macam pisau tukang masak kan. Bezanya pisau paring ni dia kecil sikit. Ukuran dia lagi kecil daripada pisau tukang masak. Pisau tukang masak tu besar, pisau paring ni dia kecil je. Contohnya macam ni lah. Nampak tak? Kecil je. Ngam-ngam tangan dia pegang tu. Untuk dia nak potong buah. Okey. Itu adalah pisau paring. Seterusnya kita tengok pula alat memotong pisau bulan sabit. Atau pisau bulan sabit. Nampak tak? Bentuknya ni macam melengkung kan, melengkung macam bulan sabit. Kita tengok fungsinya. Fungsinya adalah untuk memotong halus herba dan sayur-sayuran lain. Jadi kalau kita nak potong kita punya bahan tu lagi halus, so seeloknya kita gunakan pisau bulan sabit, di mana mata pisau bulan sabit ni diperbuat daripada keluli tahan karat. Untuk apa? Sebab apa kita guna mata pisau yang tahan karat ni kan? Sebab kita nak jaga kebersihan makanan kita. Okey. Bentuk pisau bulan sabit ni dia melengkung. Melengkung macam mana? Melengkung macam bulan sabit. Sebab itulah nama dia pisau bulan sabit. Dan juga pisau ni dia mempunyai dua pemegang. Contohnya macam ni lah kalau kita guna. Dia akan bergerak secara melengkung macam tu, macam buaian. Seterusnya kita tengok pula pisau pengupas. Ini adalah pisau pengupas. Fungsinya adalah untuk membuang kulit sayur. Di mana pisau pengupas ni kita selalu guna kan dekat dapur. Cikgu rasa semua pisau ni mesti ada dekat dapur awak. Awak boleh tengok dan juga awak boleh guna. Untuk apa? Untuk kita nak buang kulit sayur, nak buang kulit buah. Itu adalah fungsinya, fungsi pisau pengupas. Bentuknya macam ni lah. Dia ada mata dia ni macam pisau penyukur. Di mana tajam. Sebab apa tajam? Untuk kita nak buang kulit buah yang halus tu kan. Contohnya macam ni. Kita gunakan pisau pengupas untuk kita nak buang kulit buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Itu adalah alat memotong. Seterusnya kita masuk pula alatan membentuk dan mengukir. Alatan membentuk dan mengukir ni kita ada 4. Kita tengok satu-satu dulu. Yang pertama adalah pisau ukir. Pisau ukir ni ataupun fruit carving knife. Ini adalah pisau ukir. Dia punya mata ni, hujung ni kecil je kan. Ni kecil, tempat pegang lagi panjang kan. Kita tengok fungsinya apa. Fungsinya, nama pun pisau ukir. Jadi fungsinya adalah untuk mengukir. Nak mengukir dekat mana? Mengukir dekat buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Bentuk pisau ukir ni dia ringan dan kecil. Sebab apa kecil? Sebab nanti dekat hujung mata ni lah yang kita akan guna untuk kita nak ukir pada buah-buahan kita ataupun sayur-sayuran. Dan juga dia bentuk dia sedikit melengkung. Contohnya macam ni lah. Digunakan pisau ukir ni, digunakan pada hujung mata sahaja untuk dia nak buat ukir pada buah-buahan tersebut. Seterusnya kita tengok pula pisau turning. Pisau turning ni macam mana kan bentuk dia?
Okey, ini adalah pisau turning. Iaitu fungsinya adalah untuk membentuk, merapi dan juga membuang kulit buah-buahan dan sayuran. Jadi itulah fungsi pisau turning. Bentuknya, kalau nak ikutkan, alatan membentuk dan mengukir ni semuanya ringan dan juga kecil. Pisau bilah ni dia melengkung. Okey, ini contoh macam mana kita gunakan pisau turning ni untuk kita nak buang kulit buah-buahan. Nampak tak? Dia letakkan je pada buah tu, kemudian dia tarik je. Okey, itu adalah pisau turning. Okey, kita tengok pula Parisian scope. Ini adalah Parisian scope. Parisian scope ni fungsi dia adalah untuk mendapatkan bentuk bulat. Nampak tak? Dekat sini dia bentuk bulat kan? Jadi kita nak dapatkan bentuk bulat lah pada makanan, buah-buahan dan juga sayuran. Bentuk Parisian scope ni dia ringan dan dia mempunyai pelbagai saiz. Okey, ini contoh di mana kita gunakan Parisian scope ni untuk kita nak dapatkan bentuk bulat. Bentuk bulat pada buah ni. Nampak? Bulat elok je. Jadi macam itulah penggunaan Parisian scope ni. Itulah fungsinya untuk kita nak dapatkan bentuk bulat pada makanan. Okey, seterusnya penerap ataupun cutler. Penerap ni ini selalu kan kita guna masa kita nak buat kuih raya lah selalunya kan. Kalau kita nak buat kuih raya je kita guna penerap ni. Okey, tapi awak tahu tak fungsinya apa? Fungsi penerap ni adalah untuk membentuk dough. Membentuk dough, sayuran berubi dan juga buah-buahan, di mana penerap ni kita gunakan pada permukaan makanan yang keras ataupun dia lembut macam dough, macam gitu. Tak adalah macam sayuran yang macam berdaun tu kan. Tak, kita tak guna penerap pada sayuran macam tu. Okey, kita gunakan penerap pada sayuran yang berubi. Okey, itu adalah fungsi penerap untuk membentuk. Okey, seterusnya penerap ni bentuk dia ringan dan juga diperbuat daripada keluli juga. Kebanyakan alatan diperbuat daripada keluli kan. Keluli yang tahan karat. Okey, penerap ni juga mempunyai pelbagai bentuk. Okey, ikutlah kalau awak beli bentuk bintang lah. Ada bentuk bunga, ada bentuk love, ada bentuk teddy bear lah, ada bentuk daun dan sebagainya. Okey, ini contoh kita gunakan penerap pada dough. Nampak? Macam-macam bentuk ada. Okey, itu adalah penerap, iaitu alatan membentuk dan juga mengukir. Seterusnya kita masuk pula alatan menghias. Okey, alatan menghias ni apa fungsinya? Okey, kita tengok dulu. Fungsinya adalah untuk memberikan rupa bentuk yang menarik. Nama pun menghias, of course lah kita nak memberikan rupa bentuk yang menarik pada reka bentuk makanan kita. Yang kedua adalah selalunya alatan menghias ni kita gunakan pada kerja-kerja menghias pada makanan jenis pastry dan juga kek. Contoh macam kek ke, muffin, cupcake, macam gitu. Kita selalu gunakan pada makanan yang jenis pastry dan juga kek. Okey, alatan menghias ni kita ada 5. Nampak tak? Ada 5 dekat sini. Okey, apa nama yang pertama ni kan? Yang pertama ni nama dia pisau pelepah. Pisau pelepah ni dia rata je. Dia tak tajam tau. Memang pisau tapi dia tak tajam. Fungsi dia untuk selalunya kita gunakan pisau pelepah ni untuk kita buat kemasan lah. Iaitu kita nak buat hiasan, kita nak ratakan icing pada kek. Contohnya macam dekat gambar ni. Okey, seterusnya kita tengok pula alatan menghias yang kedua, iaitu redai kek. Redai kek ni selalunya kita letakkan kek yang panas-panas tu, kita letakkan dekat atas redai kek ni. Itu adalah redai kek. Seterusnya adalah meja pemutar kek. Meja pemutar kek ni selalunya kita letakkan kek pada
atas ni, pada meja pemutar kek ni. Contohnya macam ni. Meja pemutar kek, nama pun pemutar, dia boleh dipusingkan tau. 360 darjah kita boleh pusingkan. Contoh macam kat dalam gambar ni. Kita letakkan kek, kemudian kita buat baru kita boleh hias kita punya kek tu. Okey, itu adalah meja pemutar kek. Okey, ini apa ni? Apa nama ni? Ini adalah tube icing. Tube icing ni ada macam-macam bentuk lah, ikut kepada penggunaan ataupun reka bentuk yang awak nak hasilkan. Seterusnya adalah bag icing. Bag icing ni selalunya kita gunakan dengan tube icing. Contohnya macam ni. Ini adalah macam-macam bentuk. Kalau awak pilih bentuk macam ni bentuknya. Kalau bentuk bulat, bulat lah bentuknya. Okey. Seterusnya kita masuk pula pada alatan menghidang. Okey, alatan menghidang ni fungsinya adalah di mana bekas menghidang. Okey, alatan menghidang ni adalah bekas menghidang bagi reka bentuk susunan makanan dekat dalam pinggan, memerlukan peralatan menghidang yang bersesuaian dengan jenis reka bentuk makanan yang direka. Bermaksud dekat sini, jika reka bentuk makanan kita kan berlainan. Jadi setiap reka bentuk yang dihasilkan tu mempunyai alatan menghidang yang berbeza. Contohnya macam ni. Ini kalau kita gunakan untuk kita hidang dessert. Ini untuk kita hidangkan aiskrim. Kalau macam ni, untuk kita hidangkan air kan. Contoh kita guna talam, kita guna teapot, kita guna cup dia. Kemudian kita ada pinggan, mangkuk. Kalau pinggan dengan mangkuk ni selalu kita guna dengan alat menghidang. Selalu kita gunakan pinggan dan mangkuk ni, selalunya kita gunakan bersama dengan sudu, garfu dan juga pisau. Ini contoh alat menghidang clay pot, di mana kita letakkan kita punya reka bentuk makanan dekat dalam ni, kemudian kita hidang bersama-sama dengan clay pot ni. Okey, jadi itu adalah beberapa alatan menghidang. Okey, seterusnya kita masuk pula perkakasan. Okey, apa itu perkakasan? Okey, perkakasan ni merupakan peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Jadi perkakasan ni kiranya macam kalau ada perkakasan, jadi dia akan memudahkan kerja kita. Okey, itu adalah perkakasan. Okey, perkakasan ni selalunya dari segi teknologi lah dalam industri reka bentuk, iaitu dia membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk. Dan yang kedua adalah dapat menjimatkan masa dan juga tenaga. Okey, nanti kita akan tengok macam mana boleh jimatkan masa dan tenaga ni kan, kalau kita gunakan teknologi dalam industri reka bentuk makanan. Okey, first kali kita tengok dulu jenis perkakasan. Okey, jenis perkakasan kita ada 8. Okay, kita akan tengok satu-satu. Okey, first adalah apa ni? Mak awak selalu guna dekat dapur kan. Kalau picit je mesti bunyi bising. Apa ni nama dia? Ini adalah pengisar pelbagai guna, ataupun selalu kita panggil blender kan. Nama dia adalah pengisar pelbagai guna. Fungsinya adalah untuk, nama pun pengisar, jadi untuk mengisar. Mengisar apa? Mengisar pelbagai jenis makanan. Okey, kelebihan pengisar ni adalah dia menjimatkan masa dan juga tenaga untuk mengisar. Macam mana boleh menjimatkan masa dan juga tenaga ni kan? Di mana kalau macam dulu kita gunakan lesung batu kan. Kita gunakan lesung batu. Kadang-kadang tu kalau kita nak tumbuk cili, kadang-kadang tu sampai terpecik dekat mata kan kalau kita guna lesung batu. Lepas tu mengambil masa untuk kita nak haluskan sesuatu bahan. Itu kalau kita guna lesung batu. Kalau kita guna pengisar pelbagai guna ni, sekejap je kita masukkan semua bahan dekat dalam blender ni, kemudian kita picit je switch, dia akan mengisar semua bahan makanan yang kita dah masukkan tu. Jadi dekat sini dia dapat menjimatkan masa dan juga tenaga kita. Tak adalah kita payah-payah nak kena tumbuk guna lesung batu. Okey, yang kedua adalah
pengisar jus buah-buahan. Ini adalah pengisar jus buah-buahan. Okey, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membuat jus buahan dan juga sayuran. Di mana kalau awak masukkan buah dan ataupun sayuran dekat dalam ni, nanti akan keluarlah. Contoh awak masukkan buah apple, keluarlah jus apple dekat sini. Okey, kelebihannya adalah menjimatkan masa dan juga tenaga untuk menghasilkan jus. Contoh macam dulu kita gunakan yang ni kan, untuk kita nak dapatkan air buah tu. Jadi dekat sini dah ambil masa. Kalau kita guna ni sekejap je, kita dah dapat jus buah tersebut. Okey, seterusnya adalah pengadun roti. Pengadun roti ni fungsinya adalah untuk mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar. Ada dua fungsi dekat sini. Dia boleh adun roti dan juga boleh bakar terus roti tersebut. Okey, kelebihannya juga menjimatkan masa dan tenaga. Tak ada kita nak uli-uli guna tangan dah kan. Kita letak je semua adunan dekat dalam pengadun roti ni, kemudian dia akan mengadunkannya dan juga dia akan bakar sekali kan. Jadi dekat situ dah jimat masa dan tenaga kita. Okey, seterusnya kita tengok pula mesin mengadun. Mesin mengadun ni fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek, biskut, roti, mi dan juga pasta. Okey, tengoklah kalau awak nak buat kek, awak masukkan bahan-bahan semua dekat dalam ni. Kemudian mesin pengadun ni akan mengadun semua adunan yang awak dah masukkan. Kelebihannya adalah membantu mempercepatkan proses mengadun bahan. Dan juga kalau kita gunakan mesin mengadun ni, tekstur adunan kita akan lebih cantik dan juga lembut. Contoh kalau dulu kita guna macam gini kan, gunakan yang ini untuk kita kacau bahan-bahan kita. Jadi dekat situ ambil masa lah untuk semua sebati kan. Kalau kita guna ni, kita letak je semua bahan, lepas tu kita tinggal pun tak apa. Macam gitu. Okey, seterusnya, jenis peralatan seterusnya adalah ini apa ni? Kita selalu nampak kan dekat dapur. Selalunya ada dekat dapur. Mak awak selalu guna untuk masak nasi. Apa ni? Namanya adalah periuk nasi elektrik. Fungsinya adalah untuk nak masak nasi lah kan. Kelebihannya juga menjimatkan masa dan juga tenaga. Di mana kenapa menjimatkan masa dan tenaga? Sebab kita gunakan teknologi dalam reka bentuk makanan kita. Okey. Seterusnya adalah ketuhar elektrik. Ketuhar elektrik ni fungsinya adalah untuk membakar makanan. Sama ada awak bakar cookies ke, bakar ayam boleh, bakar apa lagi boleh. Kalau awak nak bakar kek, semua boleh. Kalau nak membakar, bolehlah awak gunakan ketuhar elektrik. Dekat mana? Dekat ketuhar elektrik awak boleh adjust dia punya suhu, masa dan sebagainya. Okey, kelebihan juga menjimatkan masa dan tenaga. Okey, seterusnya kita tengok pula jenis perkakasan pengukus elektrik. Pengukus elektrik ni, nama pun pengukus, jadi fungsi dia untuk mengukus makanan. Mengukus makanan. Kelebihannya adalah kebersihan lebih terjamin dan juga jangka masa memasak tu lebih pendek. Okey, itu adalah pengukus elektrik. Dan seterusnya adalah, ini adalah yang terakhir, iaitu ketuhar gelombang mikro. Dia bentuk dia macam ketuhar ni tadi kan, ketuhar elektrik tadi. Ini adalah ketuhar gelombang mikro ataupun kita panggil microwave. Microwave. Okey, fungsinya adalah untuk memasak makanan yang pelbagai. Kelebihannya juga adalah masa memasak menjadi lebih singkat. Kadang-kadang kita gunakan microwave ni untuk kita nak cairkan coklat ke, nak cairkan butter, ataupun kita nak panaskan makanan kita. Itu adalah ketuhar gelombang mikro. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.